Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Saudari Nur Ai binti Abdul Rahman, Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Salbiah binti Saari, Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang dikasihi, yang disayangi pemimpin luar biasa, sentiasa bertenaga dan tak letih bekerja. Yang berbahagia Datuk Zahidah binti Zahid Khan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Tidak lengkap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia tanpa naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Nurul Amal binti Datuk Muhammad Fauzi. Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Bonda yang berhormat Datuk Suraya binti Yaakob, MKT Angkat Bahagian Gua Musang. Yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin. Yang berbahagia Saudari Asuma Bewi binti Muhammad Sali, Penolong Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Hajah Siti Hawa binti Abu Hassan, Penolong Bendahari Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Puan Mazwani Ardila binti Arifin, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Kelantan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian-Bahagian, para perwakilan dan pemerhati di alam maya, di seluruh bahagian-bahagian, mahasiswa-mahasiswi. Yang berbahagia Saudari Rohani Puteri Kima, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Apa guna kepuk di ladang jika tidak diisi padi? Apa guna bergelar pejuang kalau tidak berada di sini? Saya Nafazliti Aryani binti Mak Rosli, Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Gua Musang. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya, maka hari ini dapatlah kita sama-sama berkumpul bagi Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO bagi tahun 2020. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Kaida dan Barisan Esko kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berucap bagi menyokong ucapan dasar Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Saya amat terharu dan sangat berbangga melihat raut-raut wajah sahabat seperjuangan yang begitu semangat yang berada di dalam Dewan maupun berada di alam maya. Hari ini kita terpaksa akur dengan keadaan semasa. Kita terpaksa berjuang dalam keadaan norma baru. Tapi saya tahu sahabat-sahabat seperjuangan di seluruh bahagian, semangat dan perjuangan sahabat-sahabat semua tidak pernah luntur. Terima kasih atas sokongan sahabat-sahabat semua yang begitu ikhlas dalam perjuangan. Sahabat-sahabat semua tidak pernah mengenal erti penat dan lelah. Bahtera Puteri ini juga beruntung kerana kita punya pejuang-pejuang muda yang setia seperti kalian semua. Sahabatlah yang bangkit di tengah-tengah badai menghempas Bahtera Pati. Sahabat-sahabat semua masih setia tak kala ada yang lari, ada yang terjun untuk selamatkan diri. Namun sahabat-sahabat semua tetap teguh berdiri, tidak gundah walau dikhianati. Sahabat-sahabat semualah pejuang wanita muda yang hakiki. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih sahabatku puteri atas segala jasa dan bakti. Kita semua telah mendengar ucapan dasar Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang juga merupakan Ketua Sayap Pergerakan Parti yang mana mewakili generasi wanita muda. Maka dengan ini Puteri mengemukakan beberapa ketetapan. Pertama, mengambil kira pandangan akar umbi dalam keputusan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian baru-baru ini juga berasaskan keputusan kolektif Majlis Tertinggi UMNO. Puteri dengan ini mencadangkan supaya menyokong cadangan untuk memutuskan sebarang kerjasama dengan PPBM
Yang jelas sebilangan besarnya di kalangan pemimpin mereka adalah individu yang telah mengkhianati perjuangan kita. Dengan erti kata lain, kita menolak PPBM kerana pucuk pimpinan UMNO telah membuat keputusan yang terbaik demi parti kita. Setuju atau tidak setuju, kita semua kena setuju. Ini adalah keputusan parti dan keputusan perwakilan majoriti bahagian dalam mesyuarat perwakilan baru-baru ini. Hari ini, keputusan ini telah dipersetujui oleh pemimpin dalam mesyuarat majlis tertinggi. Pemimpin semua, ingatlah pemimpin semua, ingatlah kita semua. UMNO minta kita bersatu, bukan UMNO minta kita masuk bersatu. Betul tak? Perikatan Nasional adalah perjanjian antara ahli-ahli parlimen sahaja, bukannya dari akar umbi. Kita hanya bersama Perikatan Nasional sehingga parlimen dibubarkan. Sebolehnya hubungan dengan Perikatan Nasional ini kita putuskan secepat mungkin. Kenapa kita nak tunggu sampai PRU 15? Kenapa tidak hari ini kita putuskan kerjasama ini? Betul tak? Kita tak tahu pilihan raya bila. Kita tak tahu parlimen dibubarkan bila. Tapi apa-apa keputusan parti pun kita terpaksa akur kerana kita adalah akar umbi yang setia. Puteri juga tidak mahu parti UMNO bekerjasama dengan PKR dan DAP. Ianya selaras dengan ketetapan Presiden UMNO serta majlis tertinggi sendiri yang tak akan melanggar dasar parti. No DAP, no PKR, no PPBM. Jika kita lihat, sehingga ke hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional masih tiada tarikh yang ditetapkan untuk wakil rakyat bersidang di Dewan Rakyat. Fungsi parlimen sebagai proses semak dan imbang dalam sistem demokrasi negara terus tergantung dengan alasan dan data. Mengapa sidang parlimen ditangguhkan sedangkan ahli parlimen yang berumur 60 tahun ke atas hanya 100 orang dan yang berumur 60 tahun ke bawah seramai 120 orang. Sedangkan cukup korum untuk bersidang hanyalah 26 orang. Hei kerajaan hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional yang berdiri kerana sokongan ahli Barisan Nasional dan UMNO. Alasan apa lagi mahu kamu cipta? Vaksin dah ada, suntik je lah semua. Kenapa nak takut sangat? Adakah kerajaan sendiri belum yakin dengan vaksin ini? Sekolah dah dibuka, pasar sudah dibuka, shopping kompleks sudah dibuka, spa sudah dibuka, semuanya telah dibuka, tetapi hanya parlimen yang belum dibuka. Malulah kerajaan hari ini dengan anak saya yang baru tahun 1 tapi tetap ke sekolah setiap hari. Anak tahun 1 pun tahu jaga SOP, tahu dengan keadaan norma baru. Tetapi kenapa ahli-ahli parlimen yang begitu cerdik pandai, berkelulusan tinggi, tidak mahu sidang parlimen dibuka. Jadi saya sokong Kak Ida cakap tadi, data dan sains kata parlimen tidak boleh buka kerana faktor usia. Apa kata bagi kami je lah orang muda yang berada di situ kan? Boleh tak? Itu Kak Ida kata tadilah. Tapi berasaskan data dan sains. Maka Puteri sebulat suara menolak kerjasama dengan PPBM dan Perikatan Nasional yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan rakyat di bawah. Saudari-saudari sidang perwakilan yang dihormati sekalian. Kedua, Puteri juga mencadangkan supaya parti mengkaji semula hubungan dengan PAS yang mana pada awalnya telah bersedia menjalinkan hubungan melalui muafakat nasional. Tindakan PAS yang telah menyertai Perikatan Nasional sangat jelas melukakan hati kita. Sedarkah PAS tindakan mereka bersama Perikatan Nasional adalah tindakan bersama dengan pengkhianat parti kita? Masih ingatkah lagi sahabat-sahabatku dari PAS bila mana tanggal 14 September 2019
Tercatat sejarah cukup penting apabila dua parti Melayu, UMNO dan PAS mengisytiharkan pembentukan Muafakat Nasional. Di Dewan Merdeka inilah kita semua berkumpul, kita semua menitiskan air mata bila mana kita membawa agenda penyatuan ummah bagi mensejahterakan Malaysia. Piagam perkenaan telah ditandatangani Presiden UMNO dan Presiden PAS. Titik persamaan UMNO dan PAS telah berjaya meletakkan asas penting dalam perlembagaan Malaysia, iaitu kedudukan Islam, hak agama, hak bumi putera, bahasa kebangsaan, hak bermasyarakat majmuk dan lain-lain. Namun setahun setengah sudah berlalu. Tetapi malangnya situasi dilihat kini mula berbeza. Walaupun UMNO dan PAS berjaya membentuk kerajaan baru Perikatan Nasional bersama PBBM, hubungan antara dua parti Muafakat Nasional dilihat semakin hambar. Berdasarkan pandangan umum, kepimpinan PAS kini mula dilihat mengkritik UMNO meskipun bersama dalam Muafakat Nasional. Ini menyebabkan UMNO melihat PAS seperti bermain dua kolam dan tidak setia mempertahankan Muafakat Nasional. Adakah PAS sanggup tinggalkan UMNO demi kepentingan pribadi, bukan demi kepentingan ummah? Fikir-fikirlah wahai pemimpin-pemimpin PAS. Justru itu, Puteri mencadangkan agar parti wajar mengkaji semula hubungan dengan PAS. Sama ada PAS sedia menerima Muafakat Nasional dengan memperkasakan Muafakat Nasional atau memilih untuk terus bersama PPBM. Adakah PAS juga bersetuju kiranya parti kita UMNO menjalinkan hubungan dengan PAN yang juga dikatakan mengkhianati perjuangan PAS suatu ketika dulu? Saudari-saudari perwakilan sekalian, ketiga, Puteri mencadangkan pemimpin di atas terulah istiqamah dalam perjuangan dan jadilah contoh yang baik pada rakyat di akar umbi dan jangan sesekali memperondak-perandakan parti yang kita semua sayangi. Hari ini kita lihat kenapa sesetengah pimpinan parti sukar untuk menerima keputusan akar umbi. Ingatlah para pemimpin kita semua, kalau tiada kami di akar umbi, maka tiadalah kamu di atas sana. Ada sesetengah pemimpin parti yang menafikan suara akar umbi. Sepatutnya berterima kasihlah dengan ahli di akar umbi yang masih setia dengan perjuangan parti meskipun kita tewas pada PRU yang lalu. Suara akar umbi perlu dipertahankan kerana mereka berjuang tanpa ada kepentingan. Sebaliknya mereka berpandangan hanya UMNO yang mampu membela nasib rakyat, yang mampu membela agama, bangsa dan negara. Ahli di akar umbi jujur dan ikhlas. Mereka tiada kepentingan. Bukan mereka nak jadi menteri pun. Bukan mereka di akar umbi nak jadi timbalan menteri pun. Malah jauh sekali nak jadi Perdana Menteri. Betul tak? Dengarlah kehendak akar umbi. Tertegak pohon yang rendang dari akar umbi di bawah. Dalam tanah menjadi sumber teguhnya dahan, daun dan buah. Walaupun dipotong atau patah dahan itu, selagi akar umbi kukuh, insya-Allah dahan, daun, pokok akan tumbuh. Patah tumbuh, hilang berganti. Dari syukur dan terima kasihlah pada akar umbi yang memberikan sumber makanan pada pokok, dahan, daun dan buah. Seeloknya, pemimpin atasan parti kekal pendirian walaupun memegang jawatan dalam kerajaan hari ini. Bagi yang berjawatan dalam kerajaan, Puteri percaya anda ada keistimewaan dan kebolehan tersendiri. Namun Puteri ingatkan jangan sesekali bertindak di luar batasan yang membolehkan rasa hormat rakyat di bawah terhadap anda. Di luar sana, banyak harimau yang sedang menunggu masa untuk menerkam anda. Ada yang menunggu dengan umpan dan perangkap untuk membuat janji dan kedudukan. Jadi berhati-hatilah, jangan mudah sesekali terpedaya dan mudah masuk perangkap. Tapi kami Puteri yakin anda semua lebih cerdik daripada kami. Ingatlah pemimpin,
Sudah berapa ramai yang berhormat di kalangan kita dahulu hilang kehormatannya. Ramai yang sudah menjadi katak lompat. Lompat si katak lompat, lompat, lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Fikirlah YB cepat, jangan YB tertipu lagi. Hari ini, Puteri tidak boleh membiarkan parti kita hancur dek persengketaan sengit lantaran wujud kumpulan-kumpulan yang mula mencatur dan mencongak kedudukan dalam parti. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza pendekatan, apatah lagi orientasi perjuangan. Tetapi jangan kita sesekali berprasangka dan bersengketa sesama sendiri. Seharusnya pemimpin di atas mestilah berpendirian tetap dan berprinsip. Puteri menolak pemimpin yang tidak istiqamah dalam perjuangan, tidak setia kepada pimpinan parti, apalagi mengkhianati amanat perjuangan. Pemimpin perlulah bersatu hati dan jangan sesekali porak-perandakan parti. Jangan sesekali ada sifat cemburu mengatasi keinginan untuk kita terus bersama. Janganlah kita bertelingkah sesama kita dan jangan sesekali ada gerakan cuba untuk mendahului Presiden. Jangan ada yang berpuak-puak yang boleh membawa ke arah perpecahan dan saling membenci antara satu sama lain. Rakyat di akar umbi sedang menilai keikhlasan hati kita semua. Ketika menang kami bangga, ketika kalah kami setia. Pesan Hamka ulama terbilang Nusantara. Tatkala engkau menjadi palu, beranilah memukul habis-habisan. Tiba giliran jadi landasan, tahanlah pukulan biar bertalu. Itu lebih mulia dari mengemis, merintih, meminta belas dari musuh dalam perjuangan. Puteri hari ini berbangga dengan pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, Datuk Wira Haji Ahmad Jazlan bin Yaakob, kerana beliaulah sebenarnya anak jantan. Beliau terus berjuang demi kepentingan parti walaupun bersendirian. Apa guna memasang pelita kalau tidak dengan sungguhnya? Apa guna bermain kata kalau tidak dengan sungguhnya? Baru-baru ini Datuk Jazlan telah menarik balik sokongannya kepada kerajaan hari ini dan telah meletak jawatan sebagai pengerusi MPOB. Inilah orang Kelantan kata anak jatah. Dia tak kenal dengan kerajaan hari ini, dia tarik balik sokongan Datuk Le. Jadi hari ini dia letak jawatan. Itulah orang Kelantan kata inilah betul-betul anak jatah. Orang Kelantan kata lantang, bersuara dan berani. Puteri bangga ada wakil rakyat yang berprinsip seperti Datuk Jazlan. Semoga Datuk Jazlan terus kekal dan cekal meneruskan perjuangan ini. Hebat sungguh Datuk Jazlan yang tak makan dek pujuk rayu geng mesra PBBM yang berkepentingan pribadi. Kalau sekiranya benarlah ahli-ahli parlimen yang tidak menyokong kerajaan hari ini, peruntukannya ditarik balik. Ini adalah tidak adil. Peruntukan ini bukannya untuk ahli parlimen, tetapi ini adalah untuk rakyat. Kenapa kerajaan hari ini harus menghukum rakyat? Rakyat tidak bersalah, tetapi rakyat yang sentiasa menjadi mangsa. Buat sahabat seperjuangan semua, dengarlah baik-baik lagu ini dari saya. Jangan marah ya andai suara saya tidak semerdu suara Siti Nurhaliza. Hidup ini perjuangan diri, kuatkan tekad, hati dan nurani, punya harga diri, menolak simpati. Izinkan aku mohon berbakti, izinkan aku mohon berbakti. Saya sebagai Esko hari ini juga berbangga dengan sahabat seperjuangan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Zahidah Zariq Khan, kerana kita semua tidak pernah sesekali membocorkan maklumat dan rahsia parti yang dibincangkan di dalam mesyuarat Esko. Tetapi hari ini kenapa Ahli Majlis Tertinggi UMNO
yang kita kata cerdik pandai, berpendidikan tinggi, boleh membocorkan maklumat dan kerahsiaan parti yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Turung melayang si burung merbah ke dalam paya membasuh kaki. Kasih dan sayang pemimpin jangan berubah, sumpah setia pengikat janji. Tidak ada rasa sedikit bersalahkah pemimpin di atas yang membocorkan kerahsiaan itu, di mana sumpah dan janji setia kamu kepada parti. Seharusnya kerahsiaan parti janganlah sesuka hati dibocorkan demi kepentingan pribadi. Ini tidak. Kita nak berperang dengan musuh bulan Oktober. Tetapi bulan Mei kita dah bagi tahu musuh strategi kita. Sampai masa nak berperang, musuh dah betul-betul bersedia. Macam mana kita nak menang? Strategi kita musuh dah tahu, betul tak? Keputusan MKT pun mestilah sebulat suara. Jangan ada yang ni cakap lain, yang ni cakap lain. Kami puteri pun pening, ahli di akar umbi lagilah pening. Tolonglah MKT, buatlah keputusan yang terbaik demi parti. Kami di bawah ni setia, yang di atas sana tu buatlah elok-elok. Janganlah hampakan harapan kami di akar umbi. Puteri juga mencadangkan supaya parti membuat keputusan yang baru, tegas dan berani untuk mengenakan tindakan disiplin termasuk menggantung atau memecat terus mana-mana ahli parti termasuk pemimpin MKT di atas yang jelas dan terbukti menjadi tali barut kepada parti atau yang bertindak dan membuat keputusan parti dengan membelakangi keputusan Majlis Tertinggi Parti, terutama mereka yang bertindak sebagai ejen bagi pihak lawan. Jangan hanya tindakan diambil pada ahli akar umbi saja. Yang di atas sana pun tindakan perlu diambil lah. Ni yang di akar umbi, tindakan diambil. Yang di atas, buat tak tahu je, buat dono je kan. Keempat, Puteri mencadang supaya undi 18 tahun menjadi pengundi automatik diteruskan. Tetapi hari ini kerajaan sudah menyatakan undi 18 ini tidak relevan. Anak muda Malaysia berhak menentukan sendiri masa depan politik tanah air sekaligus memilih kerajaan yang bakal mentadbir negara. Kerajaan hari ini seharusnya gentleman dalam melaksanakan kelayakan mengundi pada usia 18 tahun melalui pendaftaran pemilih secara automatik pada PRU yang akan datang. Ini kerana usia kelayakan mengundi selesai dibahaskan di Dewan Rakyat dan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Ahli parlimen diminta tidak menukar pendirian semata-mata undi tidak berpihak pada kerajaan. Kalaulah kita fikir 100% pun kepentingan politik agak-agak disengaja dilewatkan, orang muda di luar sana tak marah ke kalau kita tidak mempertahankan hak undi 18 ni? Selepas ini, anak-anak muda akan kembali menghukum kita kalau kita tidak pertahankan mereka. Tolonglah jangan kita melawan arus. Semakin kita melawan arus, semakin itulah anak muda menghentam kita. Hari ini mana-mana parti politik pun tidak boleh mengatakan anak muda bersama-sama dalam parti. Anak muda ini akan lihat hari ini siapa yang perjuangkan dan pertahankan undi 18 ini. Kalau kita tidak ambil peluang ini untuk bersama anak muda, tidak mustahil anak muda menolak kita lagi PRU 15 nanti. Generasi muda perlu diberi hak dan kepercayaan untuk menentukan masa depan mereka dan mengambil kira cabaran yang dihadapi golongan ini pada masa kini. Sekiranya usia 18 tahun, anak muda dah boleh sertai politik. Jadi mengapa tidak boleh mengundi? Dalam dunia globalisasi dan maklumat hujung jari, usia 18 tahun pada hari ini adalah berbeza dengan usia 18 tahun 20 tahun yang lalu. Generasi muda 20 tahun yang lalu hanya bergantung pada televisyen, surat khabar dan buku sahaja untuk mendapatkan maklumat. Hari ini dunia telah berubah.
dunia hanya di hujung jari. Gua Musang dengan Sabah seperti ada di sebelah je. Betul tak Sabrina? Betul tak Puteri Sabah? Gua Musang dengan kamera Hilum lagilah dekat. Betul tak Cik Mas? Kita juga kena cekap dan sentiasa peka kepada masalah yang dihadapi anak muda. Masalah anak muda sangat pelbagai dan sangat kompleks. Dan di era maklumat di hujung jari ini, setiap pandangan dan persoalan memerlukan jawapan yang segera, yang bersifat real time dengan izin. Sebab itu, kita dan parti mesti bersedia menghadapi perubahan generasi yang drastik. PRU 15 adalah PRU anak muda. Siapa yang paling bijak melakari naratif untuk anak muda? Anak muda inilah yang akan menguasai negara ini. Bahtera kita hampir karam beberapa kali di badai ombak dan taufan, tetapi utuh meneruskan pelayaran. Sebagai pejuang muda, kita semua haruslah tekad berjuang dan berkorban untuk memastikan bahtera kita ini terus berlayar menuju ke destinasi yang gemilang. Hari ini kita memilih untuk berada di sini. Hari ini kita memilih untuk bersusah-susah di sini. Hari ini kita memilih untuk berpayah-payah di sini. Dan hari ini kita memilih jalan ini untuk teruskan perjuangan kita. Kendati tergantung awan di langit, telah terlanjur kita tebarkan layar, biar berdentum guruh di langit, walau menggulung ombak membadai. Biar bumi berkeping dua, mana mungkin kita berbalik haluan. Ayo semua sahabat seperjuanganku, ayo semua kita bangun. Bangun sahabat seperjuanganku, kita bangun. Bersediakah kita semua pertahankan bahtera UMNO ini? Bersediakah kita pertahankan bahtera UMNO ini? Bersediakah kita? Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa kita dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, ayo UMNO kita pertahankan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Fazila Aryani atas ucapan beliau sebentar tadi.